Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersiaran dalam program Influencer Japan siri ke-8. Dan kita bersiaran di Stadium Sultan Mizan Zainabidin Gombadak. Dan bersama-sama saya pada hari ini dua orang tetamu jemputan yang kita bawakan khas pada hari ini. Dan saya terangkan sedikit atau cara program kita buat bicara. Kita ada dua segmen. Segmen pertama diikuti dengan rehat dan tayangan video. Seterusnya kita akan teruskan dengan segmen kedua. Okey, dan bersama-sama saya pada hari ini dua orang tetamu, iaitu yang pertama Encik Abdul Rashid Yusof dan sebelah Cik Rashid adalah Tuan Haji Ahmad Reza. Selamat datang. Dan untuk permulaan ni, kita minta Cik Rashid Yusof untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara kita pada hari ini. Dan Tuan Haji sebab saya dah lama dengan saya dari dulu lagi sama ada saya dalam kerajaan dan sekarang ni bekerja dengan swasta, masih lagi bersama dengan beliau lah, Tuan Haji Reza. Nama saya seperti yang telah disebutkan tadi adalah Abdul Rashid bin Yusof. Sekarang ini ditugaskan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Terengganu Football Club Sendirian Berhad bermula pada tahun 2020, iaitu pada 15 bulan 10 yang lalu. Maknanya hampir setahun lah memegang jawatan ini dan merupakan kalau nak katanya CEO yang pertama lah dalam TFC Sendirian Berhad ni. Itu berkaitan dengan diri saya sendiri lah, kenalan bagi ta'aruf dulu. Okey, silakan Tuan Haji Reza. Terima kasih Tuan Moderator, Yang Mulia Tengku Saifullah. Terima kasih juga kepada rakan saya Tuan CEO Encik Abdul Rashid Yusof. Kita dah lama kenal dengan Tuan Haji Rashid ini. Beliau memang orang kata orang lama dalam bola sepak ni. Okey, saya kenalkan diri saya ni. Saya Ahmad Reza bin Arsyad. Berlahir di Kuala Terengganu 59 tahun yang lepas dan sudah berumah tangga, dan saya mula bekerja dalam bidang dalam penerangan ni lebih kurang daripada tahun 1990, lebih kurang dalam 30 tahun lebih lah sekarang ni. Dan saya mula bertugas di Jabatan Penerangan Pahang. Mula-mula posting saya. Selama 3 tahun saya bertugas di Jabatan Penerangan Maran Pahang. Selama lebih kurang 3 tahun. Kemudian saya tukar balik ke Terengganu ni. Di Terengganu ni saya dibagi tugas utamanya selaku pengacara, selaku pegawai perantara ataupun PRO pada jabatan,
Dan juga saya terlibat secara langsung dalam Persatuan Bola Sepak Terengganu pada masa itu. Saya pada tahun 1993 tak silap saya. Itu sebagai ringkas berkenaan saya, dan saya kembali kemudian ditugaskan ke MKN Majlis Keselamatan Negara Terengganu pada tahun 2007 dan selama 13 tahun di Majlis Keselamatan Negara sehingga tahun 2020 saya balik semula ke Jabatan Penerangan Malaysia Terengganu sehingga sekarang, dan insyaAllah kalau ada berkat tahun depan saya akan rehat sewajib. Itu saja. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, baik. Cik Rashid, saya dulu Terengganu TFC ni, Terengganu Football Club, sekarang TFC dah. Dulunya dikenali sebagai TFA, Terengganu Football Association. Jadi boleh Cik Rashid ceritakan sedikit tentang Terengganu TFC ni? Boleh, jawapannya boleh. Pertamanya, TFA ni sebenarnya telah ditubuhkan pada tahun 1956 lagi, tahun sebelum mereka. Jadi sepanjang itulah dikendalikan oleh TFA bagi menguruskan pasukan bola sepak, membangunkan sukan bola sepak dan seterusnya membangunkan infrastruktur berkaitan dengan bola sepak ni sepanjang tempoh tersebutlah. Jadi bermula pada tahun 2018, penubuhan TFC itu sendiri telah pada mereka awalnya melalui rakam kongsi kepada MFL. Jadi kita telah ditubuhkan pada tahun 2018 dan mengalami fasa yang tertentu, dan sekarang ini dah masuk fasa yang ketiga. Fasa yang pertama penubuhan, fasa yang kedua itu adalah pewujudan jawatan dan sebagainya di TFC itu sendiri. Pada tahun 2020 lah, bermula pada tahun 2021 ini, kita telah mengadakan sekretariat ini sendiri dengan kaki tangan sendiri, menjana pendapatan sendiri dan mengendalikan dua pasukan. Yang pertama sekali pasukan TFC 1 dan pasukan feeder club iaitu TFC 2. Jadi itulah fasa-fasa pembangunan yang telah dilalui oleh TFC daripada permulaan penubuhannya sehinggalah sekarang inilah. Jadi berkaitan dengan penubuhan TFC ini sendiri, untuk tahun 2021 ini kita juga mempunyai fasa ataupun plan strategi TFC itu sendiri, iaitu pada tahun yang pertama ni, tahun 2021 ini, kita mewujudkan sekretariat itu sendiri, iaitu proses pengasingan antara TFC dan juga persatuan. Jadi perkara ini makan masa disebabkan oleh suasana yang kita semua rasai pada hari ini, iaitu pandemik ini, maka mesyuarat-mesyuarat agung tertentu tidak dapat jalankan, maka diteruskan lagi kepunyaan ataupun hak milik kepada TFC itu adalah Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu. Jadi itu fasa pertama, mewujudkan sekretariat itu sendiri, sekretariat TFC itu, yang mana diwujudkan jawatan CEO-nya, COO-nya, pegawai teknikalnya, pegawai pemasarannya, pegawai kewangannya, dan semualah yang berkaitan dengan urus tadbir ataupun governance kepada TFC itu sendiri. Jadi sebab itulah kita dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan dua pasukan dahulu, iaitu TFC 1 dan 2. 3 dan 4 ni tidak dapat jalankan pada tahun ini disebabkan oleh musim yang sebegini, semuanya dibatalkan lah. Maka itulah TFC itu sendiri, Terengganu Football Club Sendian Murhak, orang panggil je TFC. Dan dia TFC, kalau kita tengok pada logo dia ni, dia adalah hitam dan putih. Dan juga kalau kita tengok dia, tagline dia, We Bleed, black and white. Itu adalah cetusan dia daripada peminat. Yang mana apa yang dimaksudkan dengan We Bleed ni, iaitu kita jadikan bendera kita tu, bendera Terengganu hitam dan putih, biar mengalir dalam tubuh kita, tubuh setiap rakyat negeri Terengganu ini, iaitu kita rasa proud, rasa bangga dengan hitam dan putih ini, iaitu mencintai.
kita rasa cinta kepada negeri kita, bendera kita secara tidak langsung mencintai negeri kita untuk meminati sukan bola sepak ni, yang kita tahu bahawa bola sepak merupakan sukan nombor 1 negeri Terengganu, bukan setakat negeri Malaysia, malah seluruh dunia menjadi sukan nombor 1. Sebab itulah kita rasa bangga dan peminat-peminat pun rasa bangga kerana dia yang mengutarakan idea untuk mencipta We Bleed Black and White tadi, dan dipersetujui oleh keseluruhan yang dipanggil sebagai PBSNT dan juga TFC itu sendiri. Dan kalau kita tengok logo pun memang lawa. Jadi itulah TFC logo, dan juga tagline dia mencerminkan bahawa itu adalah identiti Terengganu. Dan kalau kita lihat sekarang ni, banyak pasukan-pasukan yang bertanding dalam Liga Malaysia, dia mempunyai dia rebranding daripada jenama lama kepada jenama baru, dan termasuklah TFC yang sama dalam proses ini, iaitu rebranding daripada TFA dan juga TFC. Jadi baik, saya nak tanya Tuan Haji Rizal. Berapa lamakah pelibatan dalam pengacaraan bola sepak ni? Dan kalau kita lihat di stadium, mungkin kita dengar suara saja, tapi kita tak nampak Tuan punya badan. Jadi mungkin Tuan Haji Rizal boleh kongsikan dengan penonton yang menonton sekarang. Okey, Yang Mulia Tengku, sebenarnya pelibatan saya dalam bola sepak, dalam pengacaraan bola sepak ni bermula saya agakkan dalam tahun 1993 atau 1994. Saya mula diajak oleh orang kata saya punya kawan rapat lah, iaitu Tuan Haji Khalid Saleh. Dia masa tu di Terengganu FM, dan dia ajak saya untuk jadi partner dia untuk mengacarakan bola sepak. Dan pada awalnya saya memang orang kata blur, tak tahu pasal bola sepak ni. Jadi dia banyak tunjuk ajar saya berkenaan dengan bagaimana untuk mengacarakan bola sepak ni lah. Dan peringkat awalnya saya cuma dibagi untuk orang kata latihan masa kerja ni. Saya dibagi untuk buat program-program macam Piala Belia, Piala Presiden. Masa tu kita buat di Stadium Sultan Ismail. Masa tu pada tahun 1993-94 tu lah mula-mula sekali tu. Jadi daripada situ saya latih, tahu saya memperbaiki semua sekali. Sampailah ke sekarang. Sekarang dia dah pencen. Dan saya pula, orang kata saya bawa pula rakan saya, Abu Bakar Musa ataupun Ben, untuk mengganti saya lepas benda ni. Backup saya. Itulah lebih kurang dalam 30 tahun jugalah saya terlibat dalam pengacara bola sepak ni. Jadi macam-macam orang kata pengalaman yang saya lalui daripada persatuan PBSNT dengan sekarang ni dengan TFC. Jadi dia macam Tuan Rashid beritahulah tadi. Itulah pengalamannya. Terima kasih. Okey, Cik Rashid, saya nak tanya. Sekarang ni kita berada dalam kempen Piala Malaysia, dan bagaimana persediaan bola sepak Terengganu FC pada musim ni dalam kempen Piala Malaysia ni? Dan kita lihat Terengganu sekarang meraih kemenangan kedua, iaitu dan sekarang ni berada di tangga yang teratas dalam kumpulan B. Betul. Jadi boleh Cik Rashid kongsi persediaan bola sepak Terengganu pada kempen Piala Malaysia pada tahun ini? Terima kasih moderator. Kalau kita nak tengok persediaan pasukan TFC dalam Piala Malaysia ini, dia yang pertama sekali, dia sangat terancang. Dan yang kedua, dia berstruktur. Di mana kita menyediakan pasukan kita daripada awal lagi untuk yang pertama sekali menghadapi Liga Super dan juga Liga Perdana. Itu dua perkara yang mengharungi sebanyak 42 perlawanan, iaitu 22 perlawanan di Liga Super dan 20 perlawanan di Liga Perdana. Itu dari segi competitionnya.
Yang kedua, kita juga bersedia menyediakan pasukan kita untuk ke AFC ataupun AFC Cup. Jadi malangnya AFC Cup ni tidak dapat dilaksanakan. Walau bagaimanapun kita tetap bersedia mengikut jadual latihan yang telah ditetapkan oleh jurulatih barisan ke jurulatihan tadi. Dan yang ketiganya adalah kita menyediakan pasukan untuk ke Piala Malaysia ini. Jadi ketiganya mempunyai plan periodisasi yang lengkap bagi kita nak menghadapi Piala Malaysia, iaitu piala yang teragung. Dan pula kalau kita tengok tahun ini merupakan tahun yang ke-100. Bermakna semua orang berebut untuk menjadi juara kepada pasukan tersebut. Jadi pada peringkat awalnya kita menyediakan pasukan untuk ke Piala Malaysia ini, kita ada 2 pasukan, iaitu TFC 1 dan 2, dan mempunyai bilangan pemainnya adalah seramai 56 orang. Jadi itu menyediakan peluang kepada pihak kejurulatihan untuk memilih yang mana yang terbaik. Dan kita ada 9 orang yang dipanggil pemain import. Jadi keseluruhannya mengikut keserasian mereka untuk dipilih mewakili TFC ini ke Piala Malaysia ini. Dan kebetulan pula kita meletakkan sasaran, iaitu dengan meletakkan satu misi, iaitu Win Back Mission, yang mana kita telah menjuarai Piala Malaysia ini pada tahun 2001 yang lalu. Kira-kira 20 tahun yang lalu. Bermakna kita perlu, kalau kita tengok pada sejarah, 2001 kita final, 82 final. Maknanya 20 tahun sekali kita pergi final. Jadi kalau kita ambil ruh 2001 menjadi juara itu, iaitu pada tahun 1998 kita menjadi naik Johan. Jadi kita juara tahun 2001. Dan berbalik pada tahun 2018 baru-baru ini, kita menjadi naik Johan lawan Perak. Yang dulu pun lawan Perak. Jadi tahun 2001 kalau ikut pada formulanya, Terengganu lah yang menjadi juara kalau ikut formulanya. Jadi sama-samalah kita berdoa supaya pasukan negeri kita ini menjadi juara kali yang kedua. Baru yang kali yang kedua, Piala Malaysia ni. Jadi di situlah kita meletakkan sasarannya dengan base ataupun bilangan pemain yang begitu ramai, pemain import yang begitu ramai, dan kalau kita nak kira pula kategori umur, pemain-pemain tersebut, kita adalah antara pemain yang muda. Jadi untuk kita nak mengharungi sepanjang satu musim, bermula pada bulan 3 itu hari sehingga ke hari ini, pemain-pemain yang bertenaga ini boleh peak ataupun dia kemuncaknya pada Piala Malaysia ini untuk menterjemahkan diri mereka bagi memberi competition yang lebih tinggi kepada pemain-pemain pasukan-pasukan lain. Baiklah, bukan kita nak bercakap besar, tapi permainan yang kita tengok pada 2 game yang sebelum ini menunjukkan ke arah itu, ke arah pasukan yang lebih baik. Baiklah, kita sama-sama semua rakyat negara yang mencintai Black and White ini supaya kita menjadi pasukan yang kita impi-impikan berdasar kepada tagline ataupun misi yang kita tetapkan, iaitu Win Back Mission tadi. Itulah sedikit sebanyak gambaran yang boleh saya maklumkan kepada pendengar berkaitan dengan penyediaan pasukan kita, yang kita mempunyai jurulatih yang baik, pemain-pemain yang ramai, yang muda, dan barisan pemain-pemain import yang boleh membantu pasukan untuk ke arah yang kita impikan. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Tapi sebelum tu kita saksikan dulu tayangan video berkaitan cara menggunakan pulse oximeter. Jadi kita kembali selepas ini. Jom sama-sama kita saksikan video ini. Cara menggunakan pulse oximeter dan buku catatan harian COVID-19. Jangkitan COVID-19 adalah berbeza bagi setiap individu. Kebanyakan pesakit COVID-19 tidak bergejala atau hanya bergejala ringan. Walau bagaimanapun, kadar degupan jantung dan juga paras oksigen dalam darah boleh dipantau dengan menggunakan pulse oximeter. Dengan memantau dan mencatat ukuran tersebut dalam buku catatan harian, anda dapat membantu doktor memberi rawatan terbaik berdasarkan kepada buku catatan harian anda. Apakah itu pulse oximeter?
Pulse oximeter adalah alat yang digunakan bagi memantau kadar degupan jantung dan paras oksigen dalam darah. Adalah penting untuk pesakit COVID-19 menggunakan pulse oximeter yang memenuhi standard perubatan serta tahu cara penggunaan alat tersebut. Kadar oksigen dalam darah yang normal adalah antara 95% dan ke atas. Kadar degupan jantung yang normal pula adalah antara 50 dan 90 degupan jantung seminit. Cara menggunakan pulse oximeter. Langkah pertama, tanggalkan pewarna kuku atau kuku palsu dan panaskan tangan dengan menggosokkan kedua tapak tangan jika berasa sejuk. Langkah kedua, berehat sekurang-kurangnya 5 minit sebelum melakukan pengukuran. Langkah ketiga, letakkan tangan anda di dada pada paras jantung dan kekal bertahan pada paras tersebut. Langkah keempat, hidupkan pulse oximeter dan pasang di jari tengah atau telunjuk anda. Langkah kelima, pulse oximeter akan mengambil masa untuk stabil dan memberi bacaan yang tepat. Kekalkan posisi tangan anda dengan pulse oximeter sekurang-kurangnya 1 minit atau lebih lama jika bacaan tidak stabil lagi. Langkah keenam, catat bacaan tertinggi bila bacaan kekal tidak berubah selama 5 saat. Langkah ketujuh, pastikan setiap bacaan dilakukan dengan berhati-hati. Apakah yang perlu anda lakukan dengan bacaan tersebut? Catatkan maklumat bacaan di dalam buku catatan harian. Pengukuran dan hasil bacaan perlu dicatat 3 kali sehari dan perlu dilakukan pada masa yang sama setiap hari. Contohnya, 3 kali sehari mengikut masa makan. Lakukan pengukuran tambahan jika anda merasa tidak sihat. Hubungi COVID-19 Assessment Center CAC atau 999 secepat mungkin atau terus pergi ke Jabatan Kecemasan dan Trauma jika mengalami keadaan berikut. Paras oksigen dalam darah anda kurang dari 95% ketika duduk atau berbaring dan bacaan ini kekal pada paras yang sama setelah diperiksa semula dalam tempoh 1 jam. Berasa kesihatan anda mula merosot secara perlahan-lahan atau kesesakan pernafasan menjadi lebih teruk selama 2 jam atau lebih. Atau anda menghadapi kesukaran bernafas ketika bangun, misalnya untuk pergi ke tandas. Jika mengalami gejala-gejala ringan lain, pengambilan ubat paracetamol dan minum air dengan cukup dapat membantu. Kebanyakan pesakit akan sembuh dalam masa 2 hingga 3 minggu. Perhatian, sesetengah orang yang dijangkiti COVID-19 mungkin mengalami masalah lain atau mengalami gejala disebabkan oleh faktor lain. Sekiranya anda bimbang, terus hubungi hotline CPRC untuk mendapatkan nasihat. Pastikan anda terus amalkan norma baharu dan patuhi SOP yang ditetapkan. Okey, kita kembali lagi dalam program Buah Bicara Influencer at Japan siri ke-8. Dan bersama saya pada hari ini adalah 2 orang tetamu iaitu Cik Abdul Rashid Yusof dan Tuan Haji Rizal Ashad. Jadi kita bercakap pasal bola. Hujung tahun kita bercakap soal kempen Piala Malaysia. Jadi saya nak tanya Encik Abdul Rashid Yusof, apakah strategi? Kita lihat pasukan-pasukan yang bertanding sekarang ni, semua dia ada strategi dia. Tapi untuk TFC sendiri, apakah strategi pembangunan bola sepak negeri Terengganu untuk musim ini? Okay, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita bercakap pada apa yang disebut sebagai strategi tadi, dalam bola sepak ni dia ada perkara asas yang biasa orang sebutnya, ada 5 perkara asas. Yang pertama sekali ialah berkaitan dengan bakat. Seseorang pemain bola itu dia dilahirkan berbakat untuk bermain bola ataupun bakat itu dicipta untuk sebagai seorang pemain. Dia memiliki bakat dia tersendiri.
tersendiri dahulu. Sekiranya ada bakat, maka boleh pergi kepada perkara yang kedua, iaitu teknik bermain bola itu sendiri. Teknik ini macam-macam. Kalau kita tengok teknik kontrol bola, passing bola, heading, lari sana lari, itu adalah teknik dia untuk kontrol bola sebegitu. Inside foot ke ataupun macam-macam lah yang disebut sebagai teknik bermain bola. Dan yang ketiganya adalah skill. Apabila menggunakan teknik itu dengan betul, maka terjadinya skill. Skill ini boleh gelecek 4-5 orang dan sebagainya lah. Yang teknik-teknik yang tersebut ini perlu ada sebagai seorang pemain bola. Dan yang ketiga, setelah ada bakat dia, ada teknik untuk bermain bola dan ada skill yang sendiri untuk bermain bola, dia mesti ada motivasi. Motivasi kepada diri dia sendiri untuk bermain bola tersebut. Ataupun apa sahaja motivasi yang diutarakan oleh cikgu ataupun diutarakan oleh ibu bapa ataupun jurulatih kepada diri dia dan diri dia sendiri untuk bermain bola itu sendiri, maka akan lahirlah seorang pemain bola itu. Dan yang keempatnya adalah strategi yang disebutkan tadi. Strategi bermain atas padang itu sendiri sama ada digunakan untuk bermain secara formasi yang sebegitu adalah tertaluk kepada jurulatih itu sendiri untuk mencorakkan game ataupun perlawanan yang disebutkan tadi. Dan ini biasanya orang gunakan untuk yang terakhir ni adalah doa kita supaya kita menjadi seorang pemain yang baik, minta bantuan, minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut kaedah dan cara kita sendiri untuk bermain tersebut. Jadi berbalik pada negeri Terengganu dalam kempen Piala Malaysia ini, kita macam saya sebutkan awal tadi bahawa kita mempunyai pemain yang begitu ramai. Pemain kita 50 orang lebih yang berdaftar dalam TFC 1 dan 2 boleh digunakan oleh jurulatih. Sebagai contoh, kalau kita tengok satu pasukan itu mempunyai striker 2 orang, ataupun 3 orang satu pasukan. Sekarang ni yang panggil nombor 9, kalau nak sebutnya. Dan pasukan yang kedua ada 3 orang juga. Jadi 6 orang kita boleh pilih untuk 2 orang untuk mewakili pasukan seramai 2 orang pada sesuatu masa. Jadi base dia tu besar. Andainya hak ni kena kad kuning 3, tak boleh main, ada yang lain. Ataupun dia cedera, ada yang lain. Itulah strategi-strategi yang digunakan oleh ketua jurulatih untuk mencorakkan game tersebut supaya boleh mendominasi perlawanan tersebut. Kalau kita tengok contoh memang tadi ya. Kalau first half, kalau kita tengok, kita mendominasi game tersebut seolah-olah macam kita boleh menang banyak gol. Seolah-olah begitulah kalau kita tengok di mata luar gini. Tapi di kacamata sebagai seorang yang mahir dalam teknikal bola sepak, dia akan menilai dengan kaedah dan cara yang berlainan. Itulah ya. Dan kita juga mempunyai bilangan pemain import saya sebut tadi yang begitu ramai. Bermula daripada defending sehingga attacking. Kita mempunyai barisan pemain-pemain import yang begitu ramai. Contohnya kita ada, kalau midfield saja 5 ataupun 6 orang. TFC 2? Termasuklah dua-dua pasukan. TFC 1 Dia dan 2. TFC 2 ni dia sekarang masih feeder club ke macam mana? Dia sebenarnya TFC 2 ataupun ini pemain tu boleh diangkat. Contoh kalau dia bermain di TFC 2, boleh diangkat ke TFC jika dia performance dia baik ke atau macam mana? Ya. Andainya pemain-pemain tersebut, kalau pemain tempatan, pemain yang tempatan ni dia boleh ambil bila-bila masa saja. Tapi sekiranya kalau dalam legal lah, pemain itu adalah pemain import, maka dia kena mendapat kebenaran daripada pihak yang mengendalikan perjalanan tersebut lah. Jadi untuk kali ini, untuk Piala Malaysia, dia bebas untuk memilih sesiapa. Maksudnya dalam kalangan pemain yang berdaftar pada musim tersebut, kita boleh ambil 1 ataupun 2 untuk bermain dalam satu pasukan yang dinamakan pasukan TFC tadi. Jadi ramai pilihan pemain ini menjadi advantage kepada kita untuk kita merangka satu corak permainan bagi membolehkan pasukan kita lebih jauh ke hadapan lah. Itu yang pertama sekali. Yang keduanya, kita seramai 4 orang pemain kita akan mewakili negara di dalam masa rehat ni. Jadi itu juga merupakan satu advantage kepada kita, yang mana kemungkinan pada masa rehat ini ada di kalangan pasukan-pasukan itu
menjalankan latihan yang kemungkinan dalam masa sebulan ya. Ada, tapi kita tak secara pasukan online lah ya. Pasukan kita memang meneruskan latihan ini secara sistematik ataupun berstruktur sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dan berbalik pada yang mewakili negara tadi, mereka juga akan meneruskan latihan bersama dengan pasukan negara dan insya-Allah akan bermain untuk negara. Pemain-pemain tersebut semua orang dah tahu macam panggil Miki pula Kimi. Jadi dua-dua tu. Lepas tu kita ada Pok, Arif Fazilah dan juga kita ada Nijal. Yang keempat-empat ini boleh saya ingat membantu pasukan negara dan memang pun mereka menonjol semasa bermain dengan pasukan TFC lah pada musim ini. Jadi musim hadapan tu kita tak tahu lagi lah. Jadi inilah pemain-pemain yang akan menggalas pasukan negara dan juga pasukan TFC itu sendiri dalam mengharungi baki 4 perlawanan lagi yang akan kita bermain di Perak 2. Lepas tu kita lawan Selangor di tempat lawan dan kita akan melawan Kuching City juga di tempat lawan. Dan itulah yang kita sekarang kita berada di tempat yang pertama. Jadi sewajarnya lah kita menyokong pasukan ini supaya sentiasa berada di tempat yang tersebut bagi memberi motivasi kepada pemain-pemain tersebut. Dan pemain-pemain kita juga strategi yang lainnya adalah dari segi Dari segi latihan macam mana sekarang? Ya, Dari segi latihan. latihan saya sebut tadi sebab dipanggil secara sistematik tadi. Dan dicorakkan oleh jurulatih. Dia dah ada plan periodisasi ni adalah latihan yang dibuat pada contohnya kita ambil 1 bulan 1 sehingga 31 bulan 12. Dia ada tiap-tiap hari dengan intensiti dan volume latihan yang mengikut hari pertandingan tersebut. Sebagai contoh, kalau dah lama kita tinggal ni, dia punya intensiti terpaksa kita naikkan supaya lebih menyamai dengan perlawanan yang sebenar pada hari yang berikutnya. Jadi bila dah lawan, dia akan turun untuk esoknya. Jadi biasanya kita rehatlah. Itu dari segi latihan. Dari segi pemakanan, kita kena profesional untuk makan. Bukan kita makan Maggi, kita makan ikut kata orang Terengganu, ikut dang lah. Bukan begitu. Kita mesti makan makanan yang telah ditetapkan oleh pakar nutrisi kita. Kita alhamdulillah pasukan TFC ini bekerjasama dengan UNIZA, yang mana di Fakulti Sains Kesihatan UNIZA itu kita ada pakar kesihatan, kalau saya boleh sebut sini, iaitu Dr. Abel. Dia adalah merupakan pakar nutrisi yang memberi makanan, senarai makanan kepada kita untuk kita beri makan, mengamalkan makanan tersebut di rumah masing-masing sebagai players lah. Saya nak cerita satu benda yang saya dapat kongsi berkaitan dengan makanan ni. Kalau di kelab-kelab Eropah sebagai contoh, kalau kelab-kelab Eropah itu isteri ataupun girlfriend lah di Eropah itu, dia mesti menghadiri satu kursus yang dibuat oleh kelab untuk memberi makan kepada si suami ataupun boyfriend dia, pemain bola itu sendiri. Inilah jadual makanan. Kalau gagal makan makanan tersebut, pemain tersebut akan didenda. Sehingga ke tahap tu, pemakanan dijaga supaya bertahan lama. Seorang players itu boleh bertahan. Itulah yang kita kata profesional tadi. Begitu juga dengan berkawan. Seorang pemain bola tidak boleh berkawan ikut dang lah kata orang, dengan sesiapa sahaja. Dia mesti berada di kalangan dia yang menceritakan bagaimana tentang pasukan tu, pasukan bola, pasukan orang ni, kelebihan, kelemahan. Begitulah perkara-perkara yang perlu diceritakan. Itu tahap profesional yang ada di tempat-tempat lain. Selain daripada makan dan juga makan, bersaing, dan ada perkara lain yang perlu dipatuhi. Contohnya tidur. Dia tak boleh tidur melebihi daripada pukul 12. 1, 2, 3 tengok bola, tak boleh. Sebagai seorang pemain, kita memberi jadual kepada mereka supaya tidur pun kena jaga. Mesti cukup melebihi daripada 6 ke 8 jam. Itu yang paling mustahak yang perlu kita pemain-pemain itu jaga.
Dan perkara lain lah yang membolehkan supaya beliau sentiasa dengan bola tersebut. Jadi tugas sebagai seorang pemain bola yang memang cari makan dengan bola ini, dan itulah tahap keprofesionalan yang perlu ada pada diri beliau. Bercakap pasal latihan tadi, selain pada latihan spesifik kepada bola itu sendiri, kita juga sepatutnya ada latihan-latihan lain seperti attachment training. Sebagai contoh, sekarang ni tak boleh nak attach pergi mana-mana keluar negeri. Jadi dengan adanya pasukan tadi itu, pasukan Liga 1, 2, 3, mereka bersaing mereka sesama sendiri untuk menjadi pemain utama. Jadi perkara ini akan meningkat lagi tahap permainan mereka. Jadi itulah kelebihan yang ada pada kita untuk kita attach bersama-sama dengan attachment training antara dua-dua pasukan tadi. Itulah kelebihan-kelebihan yang kita ada bagi kita nak menghadapi Piala Malaysia ni. Jadi kita alhamdulillah ada perkara-perkara yang boleh kita utamakan. Dan kita juga ada di sinilah kalau nak buat latihan secara konvensional, kita ada patah, kita ada bukit. Bukit besar dia naik, patah boleh jalan. Kalau kita dah sekarang dah buka lah. Dah buka tu boleh lah player-player kita menghirup angin, udara segar di tepi pantai dan sebagainya, bagi membolehkan keadaan latihan itu berbeza dengan sentiasa berada di padang. Jadi itulah daripada saya berkaitan dengan soalan tadi. Okey, saya nak tanya Tuan Haji Riza. Tuan Bukan Haji, strategi kan? bukan. Okay. Haji Riza cukup pengalaman dalam pengacaraan majlis. Cuma dalam bidang pengacaraan bola sepak ni, apa perkara-perkara yang masih menjadi ingatan lah kepada Haji Riza sepanjang bergelar pengacara bola sepak Terengganu Football Club ni? Okey, terima kasih. Sebenarnya nostalgia dia tu letak di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah. Stadium yang lama dengan kata kemudahan yang tak komplit macam ke sini, barang-barang lama. Jadi orang kata pengalaman tu susah nak cari dah. Jadi saya sekarang ni orang kata bekerja di dua stadium. Stadium Sultan Ismail dengan Stadium Sultan Mizam ni. Stadium Sultan Ismail ni orang kata kita dekat dengan penonton, kita dekat dengan players, kita boleh nampak jelas. Tapi kalau di Stadium Sultan Mizam ni, saya duduk di tingkat 5, saya terpaksa guna teropang untuk tengok. Lepas tu saya berkomunikasi dengan pegawai-pegawai stadium ni melalui walkie-talkie. Untuk orang tukar gol, kerana kita nak nampak pasal jauh. Sekarang ni pengacara untuk TFC 1-2 lah. Sama. Okey. Jadi pengalaman yang paling orang kata yang tak dapat saya lupakan, yang ada banyak suka dan dukanya lah. Contohnya yang suka ni, saya debut oleh satu stadium. Kerana kita tak nampak orang skor gol, dia bolong depan gol ni kan. Jadi kita tak tahu, jadi kita minta tolong saing-saing kalau ada dalam bilik tu lah, biasanya media-media lah. Jadi saya kata, okey kita nombor berapa? Dalam keadaan kelar kabut, kita nak cepat ni kan. Feel tu nak bagi kan, siapa gol ni kan. So dia kata, nombor 5, orang ni lah, contohnya lah. Contohnya, yang skor gol mana Mamat. Tapi yang gol sebenarnya adalah Asyari. Saya kata mana Mamat. Bila sebut nombor satu stadium bu kita tahu. So pengalaman yang kelakar lah. Kan? Pengalaman yang orang kata yang takutnya di sini. Di sini bila tahun 2015 Piala FA, kelayakan Piala FA untuk pergi ke final, pertemuan antara Terengganu dengan Lions pada masa tu. Okey, kita dah leading 3-2. Tapi kita kalah dari segi jaringan. Pasal kita main di sana, kita kalah. So dari situ dah penyokong marah. Siapa siap bakar satu ambulans. Ya, tu ada saya. Jadi tu yang kata takut lah. Jadi kalau di sini kita keselamatan kita dijaga, tak ada hal. Penonton ada sampai kat kita. Pasal jauh nak turun sampai ke stadium tu. Tapi kalau di Sultan Ismail, masa bakar bah dulu tu saya kecil pergi sekolah lagi kan. Tak tiba Tapi bila penyokong bu tu
Penyokong marah dekat dengan kita, tahu tak? Kita duduk dalam cermin, bila dia marah, takut boh. Siap tunggu bawah tu. Jadi, kalau kita nusuk, itulah pengalaman-pengalaman yang tak dapat saya lupakan lah. Tapi Alhamdulillah, sains-sains ramah ni banyak tolong saya lah. Yang kelakon ada, masa mani lah orang kata lah. Tuan-tuan saya. Yes. Okey, jadi sekarang ni Tuan Haji pengacara untuk TFC 1 dan 2 lah. Ya. Okey. Sebenarnya gini, sekarang ni pihak MFL dia tak benarkan untuk ramai orang dalam stadium. So kita hadkan. So untuk pengacara ni saya kata tadi saya dengan Ben. So saya pecahkan. Saya buat di Liga Super, Ben buat Liga Premier. Gitu juga untuk Piala Malaysia ni pun saya bagi-bagi dengan dia. Supaya tak ramai ada dalam stadium. Tapi sekarang ni dah benarkan lah. InsyaAllah kita boleh sekali lagi lah ni. Okey, baik Cik Rashid. Harapan Cik Rashid lah terhadap bola sepak Terengganu ni. Kita tahu dalam kempen Liga Malaysia pada tahun ini Terengganu berada di tempat yang keempat, tapi masih dalam kelompok yang terbaik. Jadi harapan Cik Rashid sendiri terhadap Terengganu TFC pada musim akan datang, mungkin Cik Rashid boleh kongsikan dengan penonton-penonton kita pada hari ini. Harapannya kalau untuk tahun ni memanglah semua orang tinggal satu piala saja lagi, dan kita orang tak mau cakap pasal nak pergi Bukit Bayong saja, nak pergi Bukit Besar saja. Kita nak cakap biar pergi Bukit Jalil. Itu yang pertamalah yang kita naknya. Kalau mengikut harapan dari segi pasukan itu sendiri. Tapi yang keduanya dari segi penonton lah. Kita dah alhamdulillah sekarang ni dah dibenarkan untuk masukkan penonton ke stadium, maka alhamdulillah lah kita rasa sangat bersyukurlah kerana kerajaan prihatin kepada perkembangan bola sepak di Malaysia ini, yang mana kalau kita tengok di luar negara dah lama dah dia boleh membenarkan. Kita tengok Euro 2020 tu dia dah ada penonton yang bebas masuk ke dalam stadium itu sendiri. Jadi harapan besar saya kalau TFC, kita tengok pada objektif penubuhan TFC itu sendiri dulu. Yang mana yang pertama sekali untuk kita nak kesan bakat-bakat tadi, bakat-bakat players kita tadi. Kita tengok bakat-bakat dah jumpa yang berbakat ini, kita melatih mereka mengikut apa yang dipanggil sebagai pattern of play ataupun filosofi bola sepak di negeri Terengganu itu sendiri. Yang mana kalau kita tengok pada masa sekarang ni, dia bermain secara build up daripada bawah. Jadi itu filosofi yang diterapkan oleh ketua jurulatih kita terhadap pasukan negeri Terengganu ni pada masa ini. Dan yang keduanya, kita kena pantau pemain-pemain yang berbakat ini yang saya sebutkan pada awal tadi, pemain-pemain yang istimewa ni. Contohnya sekarang ini kita ada kalau pemain-pemain yang baik itu dululah ya, kita pergi ke sekolah sukan Bukit Jalil, ataupun sekarang ni dah tak ada Bukit Jalil, dia ada di Kuantan. Ni dipanggil Akademi Muqtadari. Itu yang terbaik yang dipilih ke sana. Dan yang keduanya dipilihnya ke sekolah sukan Bukit Nenas tempat kita ni. Jadi mereka-mereka ni tak ramai yang dipilih, 3-4 orang saja untuk sesuatu masa. Dan dia juga kita ada pusat latihan daerah di Terengganu ni ada 8 daerah, maka setiap sekolah ataupun setiap daerah itu ditetapkan pusat latihan daerah. Kenapa kita buat begini? Kerana dalam usia-usia yang mengikut usia, kita mesti ada kompetisi ataupun pertandingan yang bertaraf, yang competitionnya tinggi. Maksudnya kalau umur, contohnya kita ambil umur 12 tahun ke bawah, dia mesti bermain dalam liga bersaing yang persaingan yang tinggi ni sekurang-kurangnya 20 kali setahun. Begitulah mengikut umur masing-masing, dan kita nak capai seorang pemain yang baik, dia mesti bermain sekurang-kurangnya 90 kali untuk mewakili negeri. 90 kali kita nak cari yang panggil cap tu. Dan satu cap ni dia kiranya 75 minit bermain. Jadi bilangan-bilangan dia disusun sebegitu rupa untuk melahirkan seorang pemain yang begitu baik. Kita tak dapat melahirkan 10 orang Sapawi dalam satu masa. Mungkin kita boleh lahirkan 3, 2 ataupun seorang saja. Dan sekarang ini kita duduk sibuk nak cari pemain-pemain yang bertaraf sebegitu. Sepatutnya kita telah tanam dalam diri kita untuk mencari seorang pemain yang bernama Messi sebagai contoh, ataupun Ronaldo, sebegitu. Kita nak tahap itu harapan kita supaya melahirkan
pemain-pemain yang begitu hebat. Sebab itulah TFC ini sendiri mengadakan apa dipanggil Akademi TFC supaya kita boleh memilih pemain-pemain ini dan dia tidak cicir, kata orang Terengganu. Satu, pada umur yang tertentu tidak cicir. Lepas tu kita dalam akademi ini sendiri yang akan dilancarkan nanti esok ataupun lusa yang akan dilancarkan oleh Fungsi Yang Kuasa Pembangunan Belia Sukan dan NGO Negeri Terengganu, dan kita berharaplah rakyat Terengganu sambut baik pada akademi yang kita nak tubuh. Jadi kita elan dulu akademi kita ni, yang mana kita membentuk kerjaya kepada pemain-pemain bola sepak ni. Bukan saja dia tu bermain bola, tetapi kemungkinan dia akan menjadi jurulatih. Jurulatih ni banyak, fitness coach pun boleh, jurulatih kecergasan atau banyak jurulatih spesifik pun boleh, sains sukan pun boleh dan sebagainya kepada pemain itu sendiri. Dan nak jadi pengadil pun boleh, nak lembu macam Haji Rizal sebut tadi. Jadi dan kita bekerjasama dengan UNIZA juga. Alhamdulillah kita ada universiti tempatan kita guna sepenuhnya. Yang mana dia bukan berlatih spesifik kepada bola itu saja, tetapi bahasa Inggeris juga kita beri latihan kepada mereka. Tujuannya untuk apa? Untuk mereka tahu berbahasa. Apabila mereka juga kita mempunyai impian, dia juga bermain di luar negara. Jadi dia pandai berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Dan yang ketiga, kita juga beri asas sains sukan. Start daripada awal lagi. Dulu kita di sekolah kita sebut sains kesihatan. Sekarang ni tak ada dah sains kesihatan tu. Dah wujud dah dia dah. Tak ada dah. Jadi maka perkara-perkara itu perlu ditanamkan kepada mereka untuk mereka tahu macam mana nak menilai makanan, macam mana exercise yang perlu dibuat supaya tidak maknanya kenalah dengan seorang pemain bola itu tadi. Jadi inilah akademi yang kita tubuhkan, bukan saja spesifik kepada bola itu sendiri, tetapi perkara-perkara lain yang menjadi support kepada ataupun support lebih kepada pembangunan bola itu, yang boleh kita lahirkan seorang pemain, bukan seorang, bukan dua, bukan tiga, 4, 5, 6 pemain yang mempunyai tahap yang tinggi. Jadi akademi itu untuk rakyat Terengganu saja ke macam mana? Sekarang ni kita buka untuk rakyat negeri Terengganu sahajalah dahulu. Tapi dia ada pilih, kita bukannya ambil semua. Dia untuk kategori umur, dia ada 20 orang, satu kategori. Jadi umur 15 tahun dah masuk universiti kata orang. Jadi dia akan ditempatkan di UNIZA nanti. Sebab tu kita berterima kasihlah kepada universiti tempatan yang ada di Terengganu ini, kerana banyak training program yang kita boleh buat bersama dengan mereka lah. Jadi itulah yang kita hajatkan supaya kita mempunyai bidang perniagaan kita ni luas. Sekarang ni bola sepak ni bukan lagi dipanggil sukan semata-mata. Macam dulu kita sebut bola ni adalah sukan. Dia sebagai satu industri sekarang ni. Industri yang boleh menjana ekonomi kita, KDNK kita meningkat. Contohnya yang kita ambil bukan saja pemain itu, tapi media itu sendiri. Ya, media sosial ke ataupun media elektronik, media massa yang menjadi tumpuan. Sebagai contoh, Ronaldo apabila pindah saja ke MU, berapa dia punya like, berapa dia punya tumpuan media tersebut. Begitu juga dengan Messi bila pindah kepada PSG dengan jumlah view yang begitu tinggi, peningkatan kepada perkara tersebut. Itu merupakan satu lonjakan ekonomi. Dan juga kita tengok dalam bidang pengangkutan, bidang makanan dan sebagainya. Maka perkara ini yang menyumbang kepada industri bola sepak itu sendiri. Sebab itu saya sebutkan tadi bahawa TFC ini kita juga untuk, bukan kita nak tengok kita beri gaji kepada players luar dan sebagainya, tapi ia merupakan satu lonjakan kepada ekonomi melalui penjualan jersey sebagai contoh, merchandise dan banyak lagi perkara-perkara yang boleh menyumbang ekonomi kepada negeri-negeri ataupun negara yang menjadikan bola sepak itu sebagai sukan utama negara masing-masing. Okey, jadi Cik Rashid mungkin ada pesanan lah kepada peminat, penyokong pasukan Terengganu TFC yang masih belum divaksin. Jadi apa pesanan kepada penyokong-penyokong TFC ni? Sekarang kita berada dalam pelan pemulihan negara fasa 3 untuk negeri Terengganu ni.
Terima kasih. Kita sedar bahawa pemain yang ke-12, yang disebut pemain ke-12 itu adalah penyokong. Maka kita sayangkan penyokong kita. Kita amat merindui pemain-pemain, kita amat merindui sorokan, gamatan daripada penyokong-penyokong itu. Maka alhamdulillah, syukur kita kerana telah dibenarkan masuk ke stadium kepada, itu yang kita nak kempennya, kepada sesiapa yang mempunyai dua dos cocok vaksin baru boleh masuk. Maka saya menyuruhlah kepada peminat-peminat kita, terima kasih kerana terus menyokong walaupun tak boleh nak masuk, tapi kalau tengok depan ni sedap kita rasa tengok. Terutama pasukan kita ni learning kuat. Jadi kepada sesiapa yang ingin masuk ke stadium selepas daripada ini, gila cocok. Penuhkanlah apa ya dos-dos tersebut yang kita perlu. Kalau tak nak masuk stadium. Itu syarat yang diberi oleh KKM dan Kementerian Belia dan Sukan. Jadi saya haraplah kepada penonton ataupun peminat di luar sana mengikuti arahan yang telah disebut oleh kerajaan itu supaya kita pergi vaksin. 2 vaksin boleh masuk stadium. Boleh masuk stadium. Itulah. Okey, baik. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cik Abdul Rashid Yusof dan juga Tuan Haji Riza Arsyad. Jadi berakhirlah program Buah Bicara kita pada hari ini, Influencer Japan siri ke-8. Jadi kepada penonton-penonton, jangan lupa like, share dan komen social media kita, Jabatan Penerangan Negeri Terengganu. Dan sebelum berpisah, kita saksikan tayangan video berkaitan vaksin dan juga montaj influencer. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum, bye-bye.